Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin. Baik, harapnya semua sihatlah. Dan kita terus kepada mantik sikit. Ada soalan ke? Tak ada. Okey, baik. Terus kepada mantik. Ada. Okey, sebelum ni kita dah tengok bab pertama. InsyaAllah malam ni kita tengok pada bab kedua, mantik. Masih lagi bab tingkatan 4. Dilalah. Rasanya bab mana ni pendek je bab ni. Ni rasanya. Okey. Bab Adilalah. Ta'rif Adilalah. Ta'rif Adilalah tolong hafal dia macam biasalah. Ayat fahmu amr min amrin. Sekadar itu sahaja Adilalah sebenarnya. Adilalah yang fahmu amrin min amrin. Lepas tu yang belakang itu siapa yang dah hafal tulis je lah. Siapa yang tak hafal cukup sekadar ya fahmu amrin min amrin saja. Kerana pada bahagian belakang itu wa yusammal amr al-awwal madlul wal amru tsani ad-dal. Baik, dinamakan yang pertama itu sebagai madlul dan yang kedua sebagai dal. Tengok terus di sini. Yang pertama dia kata dalam ayat ni kata madlul dan yang kedua adalah dal. Apa itu madlul? Madlul adalah wujud syakhs bil ba'. Madlul. Baik, tengok pada contoh ni. Okey. Baik, wujud syakhs bil ba' itu adalah madlul ataupun dipanggil apa dia madlul? Madlul. Wujud Dia punya Penerangan sebab dia petanda. Petanda. Mana sebenarnya petanda? Dal ataupun madlul petanda? madlul. Kan dia yang pertama. Madlul ke dal? Madlul. Madlul. Confuse lah. Bukan dal Ustaz, bukan dal petanda pertama ke? Dia bunyi loceng. Lepas tu maknanya dia ada orang dekat depan pintu. Madlul lah tu. Dua-dua. Madlul. Dua-dua. Mana boleh dua-dua? Baik. Satu je madlul. Madlul yang mana sebenarnya? Baik. Rasa macam ada kan terakhir tak ada? Oh, tak ada. Baik, tengok pada situ. Madlul ini, okey. Dal adalah petunjuk. Madlul apa yang ditunjuk. Jelas tak? Dal adalah petunjuk. Madlul adalah apa yang ditunjuk. Okey, apa maksud dia? Maksudnya dal itu dal ini adalah, tengok pada contoh tu, dal adalah sautul jars. Mana-mana dal ini yang berlaku adalah dal dulu, petunjuk dulu. Maksudnya contohnya bunyi azan. Bunyi azan adalah dipanggil petunjuk.
Petunjuk dia bunyi azan ataupun bunyi angin. Petunjuk ataupun apa lagi petunjuk? Bunyi rotan. Apa dia azan? Bunyi loceng. Ketukan pintu. Hentakan kaki. Bunyi ketukan Bunyi pintu. kena rotan. Bunyi ketukan Bunyi rotan. pintu. Bunyi ketuk pintu. Baik, bunyi kena rotan. Bunyi kena rotan. Kamu dengar bunyi kena rotan. Ini benda kamu rotan sabar. Bunyi kena rotan. Contoh, bunyi kena rotan adalah dipanggil sebagai dal. Dipanggil sebagai dal. Manakala madlul di mana madlul? Orang Madlul yang dia adalah bunyi rotan tu. Orang kena rotan. apa dia madlul? Orang yang pukul rotan. Orang yang kena rotan. Ya, orang yang kena rotan. Maksudnya orang yang kena rotan iaitu azri. Saya pula kena. Nampak? Nampak. Jadi, okey sekali lagi saya ulang. Dal adalah bunyi rotan. Bunyi rotan. Madlul ada orang wujud syakhs. Yadrab. Yang kena rotan. Yang kena rotan. Maksudnya ada bunyi rotan. Okey dah. Bila kita dengar saja kita panggil petunjuk, petanda. Maka petanda ada orang kena rotan. Ada orang kena rotan itu dipanggil sebagai madlul. Okey, faham. Okey. Faham. Jelas itu? Jelas. Okey. Baik, manakala adilalah pula adalah keterangan kepada petunjuk-petunjuk tadi. Maksudnya keterangan kepada tengok sini pun dia kata adilalah memahami sesuatu menerusi sesuatu yang lain. Ni kat tepi nampak dah ni? Nampak. Boleh baca tak tu? Harapnya boleh baca Jawi semua tu. Jawi tu. Nampak. Baik. Jadinya adilah adalah memahami madlul berdasarkan dal tadi. Maksudnya kita faham adanya bunyi rotan tadi, ada orang kena rotan. Sekali lagi, berdasarkan bunyi rotan, kita tak nampak pun. Kita tak nampak pun orang kena rotan ataupun kita tak nampak pun orang kena loceng. Tetapi kita dengar bunyi loceng, maka kita kata adanya orang yang bunyi loceng ataupun bunyi ketukan pintu, maka kita kata ada orang yang mengetuk pintu. Wujud syakhs bil bab itu. Maka kita ada orang yang mengetuk pintu. Maka itu adalah dipanggil petunjuk. Petunjuk dan apa yang tunjuk. Baik, lepas tu dilalah ada keterangan kepada dal dan juga madlul, iaitu ijabu idrak wujub syakhs bil bab li idrak sautul jars. Nampak tak? Dia menerangkan balik. Dalam ni dia menerangkan balik ijab idrak, wujudnya idrak apa dia idrak? Lintasan. Ya. Ingat baik, lintasan. Idrak adalah lintasan. Lintasan kata idrak itu banyak kali kamu jumpa dalam takrif ada tu, iaitu lintasan. Bila kita ijab adalah menerima lintasan adanya seseorang, wujud syakhs adanya seseorang di pintu, bilba pada pintu. Liidrak kerana adanya lintasan bunyinya loceng tadi. Nampak? Jadi kerana bunyi loceng tadi lah, tapi kita tak nampak orang. Dan ingat Ustaz dah beritahu dalam mantik kita tak bincang mengenai perkara roib dalam mantik. Maksudnya hantu apa semua tu tak ada. Jadi bila bunyi loceng atau semua benda-benda tu dia terus kaitkan dengan manusia ataupun sesuatu benda. Satu benda. Jadi baik di sini soalan yang boleh ditanya. Baik, tolong catat dia soalan yang boleh ditanya. Soalan yang boleh ditanya di sebahagian ini adalah pertama sekali adalah ta'rif. Sama macam tadi dalam usul fiqh tadi, sama ada ma huwa ta'rif, ad-dilalah ataupun arif. Sama je. Soalan dia setakat tu je boleh pergi. Arif ataupun ma huwa ta'rif. Arif ma huwa ta'rif, dua. Arif satu, arif ad-dilalah satu, ataupun ta'rif ad-dilalah dua. Baik. Lepas tu di bahagian bawah ni idah ini biasanya dia dah pun bagi ta'rif di bahagian atas, lepas tu di
dia minta bayyin ataupun idah ta'rif. Biasanya dia kata yang tu, idah ta'rif. Itu tanda soal sini. Jadi inilah jawapan dia. Iaitu dia kata apa? Idah ta'rif adalah sesuatu apa yang yujibu idrak. Sesuatu yang adanya pada idrak kita, pada lintasan sesuatu dengan sebabnya sesuatu yang lazim padanya. Nampak dia kata sini, iaitu sesuatu yang lazim padanya. Bila kita dengar ketukan pintu, maka lazimnya ada orang. Begitu juga bila bunyi azan. Apakah lazim bagi bunyi azan? Ada waktu solat. Ya, lazim Masuk di waktu solat. Solat. Dukhul waktu solat. Dukhul waktu solat. Jadi itu lazimnya begitu. Maka itu yang dipanggil sebagai lazim tadi. Okey, baik. Lepas itu di bahagian bawah ni ad-dal, madlu dan juga ad-dilalah ini dinamakan sebagai al-umur. Biasa dia boleh tanya sini, uskur al-umur salasa lid-dilalah. Uskur, Ustaz tak tulis, kamu tulis cepat-cepat. Uskur al-umur salasa. Uskur tambah uskur je. Al-umur salasa lid-dilalah. Tepat? Dapat. Okey. Baik. Uskur al-umur salasa lid-dilalah. Jadi kamu sebut saja, biasa satu markah je ni, ad-dal, al-madlul, ad-dilalah. 3. Lepas itu, soalan seterusnya, boleh dia tanya masil lid-dilalah. Masil lid-dilalah. Ustaz, masil tu sama dengan umur ke? Ha? Masil tu sama dengan umur. Oh, contoh Ya? Contoh ni. Min salam. Masil. Contoh, okey. Contoh. Masil lid-dilalah. Okey, sempat tulis masil lid-dilalah? Sempat. Baik. Okey. Baik, mana contoh masil lid-dilalah? Kalau dia minta ad-dilalah, Ustaz dah beritahu selalu, ad-dilalah mesti tulis perkataan ad-dilalah. Ingat tak? Pastikan di depan misal untuk ad-dilalah mesti ada ad-dilalah di bahagian depan dia. Sekali pun kamu letak contoh ad-dilalah al-insan haiwan natiq, terus betul. Ada perkataan ad-dilalah saja depan dia. Kalau tinggal tak apa-apa Ustaz. Ha? Kalau tinggal macam mana Ustaz? Kalau kamu tinggal saja perkataan ad-dilalah tu terus salah. Tu. Tu salah. Sedangkan senang-senang aja. Kamu tak dilalah saja. Sebabnya dia bab dilalah ni kita tak masuk lagi Allah selamat. Kita tak masuk lagi apa nama? Qadiyah. Kita tak masuk qadiyah lagi. Jadi kamu kena beritahu bahawa itu adalah Allah selamat. Itu adalah dilalah. Petunjuk baru. Petunjuk al-insan, manusia itu haiwan natiq, haiwan yang boleh berkata-kata. Maksudnya itu salah satulah, kamu boleh ambil je contoh tu. Ataupun kamu ambil contoh yang dia bagi ni dalam buku teks kamu ni pun tak ada masalah lah. Ad-dilalah sawtul jars wujud syakhs bil ba. Itu jawapan dia. Ataupun ambil pada muka surat ni ad-dilalatul kalam. Kalau kamu tengok pada bahagian muka surat 16 ni pun dia dah sebut dah. Dilalatul kalam fi dars al-insan biha. Maksudnya memang kena ada perkataan dilalah itu. Untuk bab ad-dilalah. Untuk bab dilalah memang kena ada perkataan ad-dilalah depan dia. Kena depan kepala ayat Ustaz. Depan contoh tu. Oh, okey. Depan contoh tu mesti ada perkataan ad-dilalah. Tolong salin apa yang kita bincang malam ni. Baik. Dah salin. Dah salin.
Baik. Lepas itu, jelas itu. Okey, kita terus kepada bahagian bawah ni. Bahagian bawah ni susah sikit lah. Kemungkinan tak ditanya lah. Tetapi masih lagi boleh ditanya untuk dia boleh tanya soalan untuk mahwa ad-dal. Biasanya dia bagi dah ad-dilalah. Ni dia bagi yang belakang ni, dia bagi sebagai stimulus bahagian belakang. Dibagi stimulus pada bahagian atas tu. Soalan kita tu dia bagi stimulus. Lepas itu, lepas dia bagi yang atas ni, dia pun tulis kat bawah soalan dia, iaitu ma huwa dal lidilalah. Jelas ni? Sekali kita sebut, dia bagi stimulus bahagian atas dia ad-dilalah. Dia bagi dah ad-dilalah ni pada bahagian atas soalan dia. Maksudnya pada kertas tu, pada kertas kamu tu dia dah bagi dah stimulus di bahagian atas ni ad-dilalah. Ijab idrak wujub syakhs bil ba' li idrak sautul jas. Baik, lepas itu dia pun tanya ma huwa ad-dal min ad-dilalah. Jelas? Ma huwa ad-dal. Ad-dal. Ni ad-dal lid-dilalah. Cepat. Untuk soalan yang tak sebut stimulus tu kamu tulis je stimulus ad-dilalah, lepas tu gaya-gaya je tu je. Buat kotak. Lepas tu soalan dia. Ma huwa ataupun biasa ataupun dia kata bolehlah. Ma huwa ad-dal. Ma huwa ad-dal. Alif da alif lam. Alif lam da alif lam. Ad-dal. Ma huwa ad-dal dilalah. Jawapan dia sautul jar sahaja. Oh Ustaz. Ya. Kiranya dia bukan ambil pada stimulus tapi ambil daripada yang buku ke? Ambil daripada yang buku. Ambil daripada buku lah. Oh maknanya stimulus dia akan cakap umum je lah. Bukan dia ada kena-mengena pasal jawapan untuk adal tu. Tapi kalau ikutnya dalam ad-dilalah dia tu dah ada jawapan, betul tak? Kamu perasan tak tu? Ijab idrak wujub syams bil ba' li idrak sautul jas. Dah ada jawapan pun. Jadi kamu tulis dekat bawah tu ad-dal huwa sautul jars ataupun ad-dal titik 2 sautul jars. Ambil je daripada dilalah tadi, stimulus tadi. Sautul jars tu bukan keterangan dia punya contoh ke? Keterangan contoh? Contoh. Contoh lah. Kiranya kalau dia minta soalan mahu adal, tu bagi contoh lah. Bukan. Kamu yang salah. Begini, dia bagi dah ad-dilalah ni. Dia bagi pada bahagian atas kertas kamu tu, soalan kamu tu, dia dah bagi stimulus dah. Kamu faham stimulus tak? Stimulus ni yang dia bagi ayat tu, yang kotak tu. Faham. Baik, dia dah bagi dah ijab, idrak sampai sautul jas. Lepas tu dia bertanya, ma huwa ad-dal fi dilalah. Dia tanya pula apa dal dalam ad-dilalah yang bagi tu. Ataupun boleh jadi dia tanya ma huwal madlul ad-dilalah fi dilalah tadi. Apa madlul daripada dilalah tu tadi? Jadi kamu keluarkan dia balik untuk madlul ataupun dal itu. Ataupun soalan dia boleh dikata hadid satu lagi. Tentukan pun boleh jadi. Okey. Okey, jelas itu? Jelas. Yes. Okey. Okey, terus. Itu pada bahagian bawah ni ad-dilalah al-lafziyah. Tengok ad-dilalah al-lafziyah, ad-dilalah terbagi pada dua. Sini soalan dia sama ada anwa ataupun ismun. Dia boleh tanya dua soalan sini, sama ada dia tanya ma huwa anwa'ud dilalah. Satu, ma anwa'ud dilalah. Satu. Yang kedua,
Tanqasimud dilalah ila qismain. Tanqasimud dilalah ila qismain. Uzkur kilahuma. Jadi kamu tulis saja kedua-duanya adalah iaitu dilalah lafziyah dan juga dilalah ghairu lafziyah. Dua je. Lepas tu ta'rif memang setakat hari ni berharap je lah kamu jujur diri sendiri hafal semua ta'rif tu. Jadi semua ta'rif tu ta'rif dilalah lafziyah dan juga dilalah ghairu lafziyah. Lepas itu di sini juga ada satu soalan yang saya tanya, iaitu farriq. Farriq baina lafziyah lafziyah. Okey tu. Soalan dia kat komen tu. Farriq baina lafziyah wa ghairu lafziyah. Okey? Sampai tu? Dapat. Farriq ad-dilalah lafziyah wa ghairu lafziyah. Jadi kedua-dua macam biasa tadi buat kotak dan tulis dalam bentuk ta'rif lah. Dua-duanya ta'rif saja. Baik. Lafziyah dengan lafziyah sepatutnya kamu nampaklah lafaz adalah satu benda yang kita sebut ataupun dia kata makan dal fiha lafzan aw sautan, suatu yang ada lafaz ataupun bunyi. Sebelumnya ketuk, kalau ketuk tu ada bunyi maka dia dipanggil bunyi. Manakala ghair lafziyah adalah suatu benda yang tak ada bunyi langsung. Seperti tadi kali atas ni sautul jars ini lafziyah atau lafziyah? Lafziyah. Lafziyah. Ya, sautul jars itu adalah lafziyah. Sebab apa? Sebabnya ada sautan, ada bunyi. Ada suara. Ada suara. Apa yang tak ada suara? Contohnya lampu isyarat. Lampu isyarat warna merah. Ada bunyi lampu isyarat? Tak ada. Tak ada. Jadi bila tak ada bunyi maka itu dipanggil sebagai ghair lafziyah. Ataupun papan tanda. Papan tanda isyarat tepi jalan tu. Maka itu dipanggil sebagai ghairu lafziyah juga. Okey? Okey, terus. Bagaimana ni lagi kalau soalan yang kamu tak faham tanya Baik, asal dilalah lafziyah ghairu lafziyah sama macam tadi juga. Dia boleh tanya sama ada tanya aqsam dilalah lafziyah ghairu lafziyah. Dia tanya aqsam, ma huwa aqsam ataupun uskur aqsam lidilalah lafziyah wa ghairu lafziyah. Uskur. Disebut uskur saja, sebutkan je. Lafziyah dilalah aqliyah, dilalah tabiiyah dan juga dilalah wad'iyah. Dan itu takrif dia. Aqliyah adalah mana-mana yang menggunakan akal dipanggil sebagai aqliyah. Manakala tabiiyah adalah tabiat kita. Wad'iyah adalah suatu benda yang perlu kepada perbincangan ataupun wad'iyah ini adalah suatu benda yang perlu kepada penelitian. Kajian, penelitian ataupun kajian dipanggil sebagai wad'iyah. Sekali lagi saya ulang. Aqliyah adalah suatu benda yang perlu kepada akal. Lepas itu tabiat ni perbuatan. Manakala wad'iyah adalah satu benda yang perlu kepada kajian. Baik. Apa dipanggil sebagai akal? Macam mana kita tentukan dia? Kita tentukan dia contoh akal. Akal adalah tengok pada itu dilalah kalam fi hujra 'ala al-insan biha. Bunyi orang bercakap pada hujur. Hujur itu adalah bilik. Bilik maka ada manusia padanya. Maksudnya bunyi bila kita dengar ada orang bercakap maka akal kita secara logiknya mengatakan bahawa ada orang di sebelah sana. Itu dipanggil akliyah. Okey, jelas itu? Jelas. Baik. Manakala tabiat pula,
tabiat adalah sesuatu yang tabiat kita. Muka merah ataupun muka merah ada bunyi tak? Tak ada. Tak ada. Ada bunyi. Tak ada. Apa ada bunyi? Kena rotan ada bunyi. Ada. Jadi kena rotan bunyi ta'u dipanggil ataupun al-ani sakit. Bunyi sakit maka itu dipanggil lafziah. Tabiatnya, tabiat manusia bila kena rotan dia sakit dia bunyi. Maka sakit bunyi itu dipanggil tabiat. Okey? Okey. Manakala wad'iyah adalah al-alfaz ala ma'ani al-mawdu'at ani tak masalah dilalah lafaz. Yang ini wad'iyah, dilalah wad'iyah ni kamu boleh bagi contoh lain, iaitu contoh lain itu dilalah lafziyah ala al-insan hayawanun natiq. Dilalah lafziyah. Kita mau dilalah lafziyah ni ala hayawanun natiq. Al-insan hayawanun natiq. Oh betul. Okey, sempat itu. Okey, last ni, sampai ke bawah ni, tengok ni. Di sini tengok adilah ghair lafziyah pula. Sama je macam soalan tadi juga. Dia akan minta kita uskur ataupun masil. Uskur, masil. Dan satu lagi farku. Dia soalan kat sini, dia tiga tu je biasanya. Dia minta dilalah ta'rif, isim, farku, itu je. Masil satu lagi, misal. Jadi akliyah macam tadi, tetapi yang ini dilalah ghairul lafziyah ini dia tidak memerlukan bunyi. Maka tengok dilalah taghayyur an-nizam al-hujra ala anna shakhsan dakhalaha wa ahdatha fiha dhalika at-taghayyur. Baik. Benda berlaku tu dia kata berubah nizam. Apa tu nizam? Nizam. Susunan. Ya, susunan. Berubahnya susunan pada tempat itu, maka kita faham bahawa ada orang masuk dalam bilik kita tadi. Sebab tak ada bunyi, yang nampak adalah perubahan saja. Maka akal kita mengatakan, oh ada orang masuk tadi. Ataupun kita nampak kelas kita berterabur dah. Ataupun rumah kita berterabur dah. Maka kita kata, oh ada orang masuk. Ada bunyi tak? Tak ada bunyi. Itu sebagai akliyah saja. Akal kita akan terus detect, idrak kita, lintasan kepala kita akan kata, oh ada orang masuk. Itu adalah akliyah. Manakala tabiat kita adalah dilalah hamrah, wajhu ala khajal. Muka menjadi merah bila khajal. Apa itu khajal? Malu. Ya, bila malu. Biasanya warna ni tak ada bunyi lah. Jadi maka dia adalah dipanggil sebagai ghairul lafziyah tabi'iyah. Dia ingat jawapan dia mesti bermula dengan dilalah ghairul lafziyah tabi'iyah. Jawapan dia. Okey. Baik, lepas tu wad'iyah sama saja macam tadi, iaitu sesuatu benda yang perlu kepada kajian atau sediakan dilalah daw al-ahmar ala al-khatar. Warna merah ke atas bahaya. Warna merah ke atas bahaya ni bukan akliyah, bukan tabi'iyah. Sebab apa? Sebabnya dia masih boleh dibincangkan. Betul ke warna merah itu menunjukkan ke atas bahaya? Sebab jelas tu? Jelas. Ustaz. Ya. Ustaz, tadi saya ada terlepas. Apa ni yang dilalah insan hayawan natik yang tu untuk tabi'iyah ke? Wad'iyah. Dilalah insan Hayawan natik. dilalah insan haiwan natik adalah wad'iyah. Betul tak? Wad'iyah. Dilalah insan haiwan natik. Wad'iyah. Wad'iyah sebab dia bincangkan tentang manusia. Jadi dia adalah wad'iyah lafziah atau lafziah?
Ustaz tadi saya kata letak lafziyah kan? Dilalah lafziyah al-insan haywanati. Ya, baik. Baik. Al-insan haiwan natik lazimnya adalah dipanggil sebagai lafziyah. Sekalipun kalau dia tak ada perkataan lafaz pun di depan dia. Sebab apa? Sebabnya al-insan haiwan natik itu memang perlu kepada perbincangan. Memang perlu kepada lafaz. Berbeza dengan, cuba kamu tengok dalam buku teks kamu ni, dia bagi contoh dilalah dhaw al-ahmar al-khatir itu, dia tak perlu kepada lafaz pun sebenarnya. Boleh bincang? Boleh. Kamu nampak kata awas. Awas itu warna merah kamu nampak. Boleh kamu tak bincang menggunakan lafaz. Kamu angkat je kata awas tu menunjukkan bahaya. Boleh. Maksud tak ada lafaz. Tetapi al-insan ad-dilalah al-insan haiwan natik memang perlu kepada suara untuk bincangkan dia. Nampak? Maksudnya kita perlu berbincang, betul ke ad-dilalah al-insan haiwan natik ni? Betul tak? Jadi memang yang itu kena bincang. Jadi lazimnya ad-dilalah al-insan haiwan natik adalah lafziyah wad'iyah. Jelas itu? Jelas. Jelas. Okey, baik. Okey, jadi daripada yang banyak-banyak 6 tadi, hanyalah satu saja yang dibincangkan dalam mantik, iaitu ad-dilalah lafziyah wad'iyah sahaja. Ni dalam buku teks kamu ni. Hanya satu saja. Yang ni saja. Nampak tu? Baik. Okey. Yang itu saja. Iaitu dilalah lafziyah wad'iyah. Ingat, ini soalan ni pernah keluar dalam pembahasan kamu sebelum ni. Ma huwa dilalah maksudah fi ilmi mantiq. Salin soalan tu soalan famous tu. Ma huwa dilalah maksudah fi ilmi mantiq. Ma ad-dilalah maksudah fi ilmi mantiq. Ma ad-dilalah al-maksudah fi ilmi mantiq. Okey, jelas itu? Jelas. Okey. Ad-dilalah wad'iyah. Ad-dilalah wad'iyah pecah kepada ni. Jadi kita tengok ad-dilalah terbagi dua, iaitu lafziyah wa ghairu lafziyah. Lepas tu kedua-duanya pecah kepada 3, aqliyah, tabi'iyah, wad'iyah. Lepas tu wad'iyah yang dibincangkan dalam ilmu mantik tadi pecah kepada 3, iaitu mutabaqiyah, tadamaniyah dan juga iltizamiyah. Baik, pecah pada 3 ni. Baik. Yang ni okey. Yang ni ada soalan tak? Ini? Ada. Tak ada? Hebat kamu. Ustaz, jelaskan. Ustaz. Wad'iyah tak faham. Tolong jelaskan tentang 3 jenis ni. Sebab kadang lupa, tak faham sangat. Bukan tak faham, memang tak faham langsung. Tak faham sangat. Minta jelaskan Ustaz. Baik, untuk 3 ni kita simpan. Sekarang ni yang atas dulu. Yang atas ni jelas semua? Jelas. Tak ada soalan dulu? Ya. Jelas. Baik. Kalau jelas itu, yang bawah sekali tadi kita simpan dulu. Kita pergi kepada kelas yang seterusnya lah. Yang tu. Kita bawa kepada kelas yang seterusnya. Dah banyak lah tu. Bincang tu. Baik. Sama saja saya beritahu sebelum ni. Ustaz, apa ni? Saya ada nak tanya soalan yang saya tanya tadi dekat Ustaz. Apa soalan kamu tadi? Yang pasal Asrul Yunani tu. Okey, baik. Asrul Yunani. Apa soalan dia? Ulang soalan dia. Apa soalan dia? Soalan dia waktu Asrul Yunani tu yang apa ni? Kumpulan Sufasta'iyun tu dia tu orang Islam ke? Baik. Soalan dia, adakah dia orang Islam ataupun Sufasta'iyyin? Sufasta'iyyin itu adalah siapa mereka? Kaum bukan. Orang Yunani. Baik, dia adalah orang Yunani. Pada masa itu,
pada masa tu Islam masih lagi belum tahu pun mengenai ilmu mantik pada masa itu. Sultan di Asinan. Ingat poin dia tu di Asinan, dan mereka bermula Qurnu Khamis qabla milad. Kurun kelima sebelum milad lagi, sebelum Masihi. Maksudnya sebelum 500 tahun sebelum 2020. Jadinya mereka ni bukan Islam lah. Komponen bukan Islam sebab mereka ni adalah bangsa Rom yang mana mereka pada masa itu sangat mengagung-agungkan akal. Jika siapa yang boleh bercakap, siapa boleh ke depan, maka mereka adalah orang yang hebat, orang yang berakal pada masa itu. Pada masa itu mereka adalah orang yang berakal dan hebat. Dan ada setengah-setengah mereka ni diangkat sebagai Tuhan. Seperti Plato, Aristo tu, setengah-setengah mereka yang taksub kepada mereka ni mengatakan mereka ni adalah bayangan Tuhan. Mereka kata mereka hebat ni, mereka ni siapa menjadi Tuhan. Tahap mereka ni. Jadi pada masa itulah, jadi mereka ni termasuklah Aristo, Plato dan Aristotle dan juga siapa lagi? Plato dan juga seorang lagi. Siapa nama seorang lagi? Sokrat. Ya. Sokrat seorang lagi. Mereka ketiga-tiganya adalah bangsa Rom. Ya, baik. Mereka adalah bangsa Rom yang mana mereka ini bukan Islam lagi. Mereka bukan Islam lagi sehinggalah mulanya Islam masuk. Yang mana kita dalam buku teks kamu tu mengatakan siapa mula-mula masuk Islam? Asinan. Asina tu tempat je. Ingat baik, Asinan tu adalah tempat. Tempat asli Islam Asrul Islam ni. Asrul Islam ni dia mula ambil yashtaghalu muslimun biqawanin fiqh illa fi asrul awal Abbasi. Mereka mula ambil tahu mengenai ilmu mantik ni sehingga awal Abbasi. Kamu tahu, kamu belajar awal Abbasi tu kata 4 ke 5 dalam Sofik? 4. Abang 4 ke 5 kamu belajar awal Abbasi? 4. Belajar apa dia? Kata 5 Usmaniyah. Apa dia? Usmaniyah. Ya, Usmaniyah. Baik, kamu belajar tadi Usmaniyah. Abbasiyah ni pada tingkatan 4. Ingat tingkatan 4 sebab apa? Sebab ni masa ni kegemilangan Islam. Kamu kena ingat itu je. Dan dia ada nama-nama dia yang disebut dalam kelas sebelum ni. Iaitu apa nama dia? Asrul Awal Abbasi ni dengan nama apa dia lagi? Dah balik buku lah. Tarjamah Tadwin dengan Ya, ingat baik. Asrul Tarjamah, Asrul Tadwin dan juga Asrul Az-Zahabiyah. Ada 3 nama yang menunjukkan ke atas Awal Abbasi. Ya, baik. Asrul Tarjamah, Asrul Tadwin dan juga Asrul Az-Zahabiyah. Ada 3 nama. Zaman yang sama. Sebabnya pada zaman mereka ni lah wujudnya Baitul Hikmah yang kamu belajar dalam usul fiqh. Itu kaitan dia lah. Kaitan sebab apa kita belajar usul fiqh tu ada kaitan dia dalam ni. Maksudnya pada masa itulah berlakunya asal terjemah. Dan ada satu bilik khas untuk mereka terjemah kitab mantik ni. Kitab mantik ni memang ada satu tempat khas untuk mereka berbincang. Sebab itu tokoh-tokoh yang ada dalam Baitul Hikmah antaranya siapa? Ibn Sina, betul tak? Betul. Betul. Al-Farabi masuk dalam Baitul Hikmah. Entah, carilah balik. Tetapi tokoh-tokoh yang ada di dalam mantik tu ada dalam Baitul Hikmah setengahnya. Bukan semualah. Imam Ghazali tak sempat Baitul Hikmah masa. Imam Ghazali tu dah akhir dah. Baik. Jadi itu yang perlu kamu tahulah. Jelas tu Syafiqah? Jelas. Ingat baik, dia bukan sebabnya kalau dia ni boleh soalan dia boleh tanya dia tanya
Man ulama? Uskur ulama fi asru al-Islam. Uskur ulama fil asru al-Islam. Jadi asrul Islam kamu kena bagi asrul Islam lagi dah. Yang mana yang atas tadi dipanggil sebagai asrul Yunan. Kalau dia kata uskur asma uskur asma'ul ulama ul mantiq fil asru Yunan. Kamu kena bagi yang Yunan lah, yang atas tadi. Aristo, Plato tadi, yang tu atas, bagian atas. Dan Sustaiyin itu termasuk dalam satu kelompok mereka. Tetapi kalau kamu tulis Sustaiyin, salah. Dengar baik. Kalau dia minta uskur asma, nama, Sustaiyin adalah salah. Sebab apa salah? Sebab dia lain, benda lain pemikiran dia. Lain-lain. Bukan sebab lain-lain, tetapi sebabnya dia adalah satu kumpulan. Dia bukan nama orang, tapi nama kumpulan. Baik, contohnya Ustaz kata, senaraikan nama pelajar tingkatan 5. Tiba-tiba kamu tulis 5 Syafi'i. Betul tak? Salah. Salah. Kenapa? Sebab soalan dia sebutkan nama pelajar tingkatan 5. Kamu pun tulis kelas 5 Syafi'i. Salah. Tapi kalau diminta nasy'ah, perkembangan boleh bagi. Dalam perkembangan ada nama dia tu. Jelas itu Jelas. Jelas. Tadi ikut malam ni saya nak bincang kertas tu. Sebenarnya. Dan sekarang lah bincangnya. Tapi kalau kamu tak buat, jadi rugilah perbincangan kita. Dan ingat untuk soalan modus tu, Ustaz kata awal-awal kamu jujurlah diri sendiri. Pastikan sebelum kamu mula-mula sekali kamu mesti jawab secara jujur dulu. Jangan kamu tengok buku lagi. Sebabnya kita dah habis dah syllabus kita. Jadi kamu baca dulu, ulang kaji dulu. Lepas habis ulang kaji, barulah kamu tanda jawapan. Begitu sama juga untuk bahagian bar pun macam tu juga. Kamu supaya tu saya kata tak perlu buat banyak. Untuk soalan modul saya tak minta banyak. Kamu buat dalam sehari dalam 5, 10, paling banyak 10 soalan. Lepas tu esok buat lagi 10. Supaya kita nak biasa jawab je. Dan Ustaz kata soalan Ustaz modul Ustaz adalah soalan yang mungkin berulang. Mungkin berulang je. Oh yang ni dah ada. Ya, atas tadi, kamu jumpa pula ke bawah sekali lagi. Tetapi bentuk soalan dia adalah berbeza. Bentuk soalan dia berbeza. Biasanya. Baik. Jadi malam ni kita tengoklah sikit untuk modul tu. Untuk soalan 1 hingga 5 dulu. Siapa yang dah dapat tu tolong buka dia. Siapa yang dah dapat tengoklah kat depan ni dulu. Tengok kat skrin kamu. Ada tak? Ada. Ada. Okey, baik. Ada. Ustaz, modul mana ni Ustaz? Tengok kertas 1 dulu. Kertas 1. Bahagian alif. Oh, bahagian A. Bahagian A tu. Okay. Okey dah. Ustaz nak dengar suara seseorang. Khairuddin ada tak? Ada. Baca salam pertama, Khairuddin. Maknanya? Cepat Khairuddin baca salam pertama. Yang tu ke? Yang bahagian alif. Bahagian A tu. Oh. Al-Wadi' ilmu mantik wa Aristo. Okey, betul lah tu. Sahih. Soalnya Jim jawapan dia iaitu Aristo. Ya, siapa guru yang pertama sekali yang melawan Sustaiyin. Siapa yang lawan Sustaiyin mula sekali? Sokrat. Sakrat.
Okey, catat dekat soalan kamu tu. Sakrat adalah orang yang melawan Sufta'iyin. Penentang pertama. Ya, lepas itu anak murid yang pertama adalah Aflatun. Ya, ini adalah anak murid dia. Aflatun ni adalah anak murid kepada Sakrat yang mana dia ikut sebiji macam Sakrat. Manakala Wadul Ilmi memantik, yang pertama adalah Arastu. Ingat kerana apa? Kerana dia menyusun kaedah khusus dalam ilmu mantik. Baik, jelas itu? Ada soalan untuk soalan pertama? Tak ada. Baik, kita dengar suara seterusnya. Zulkarnain, ada tak? Tak ada. Zul ada? Ada. Baca soalan 2. Nisbatul waqi'ah bainal maudu' wal mahmud tusamma indal munatiqah. Mana atiqah? Rabitah. Betul. Rabitah. Betul. Apa soalan dia betul tu? Dia kata dia bagi takrif. Kata apa yang bersesuaian dengan ayat tu. Jadi yang paling tepat Rabitah lah sebab tadi muqaddam kan sama dengan maudhu' dengan mamul. Jadi lain dengan itu. Rabitah nisbah. Dinamakan. Sabar dulu. Apa dia Zul? Dia tanya apakah nisbah yang di antara maudhu' dengan mahmul yang dinamakan? Jadi jawapan dia Rabitah. Jawapan dia adalah Rabitah. Nisbah waqi'ah bainal mawdu' wal mahmul tusamma 'inda manatiqah. Ya, baik. Nisbah dia nisbah. Okey, baik. Nisbah ini dalam buku kamu hanya nisbah saja, betul tak? Kamu belajar kata lain tak? Nisbah saja. Nisbah saja. Baik, ingat baik untuk Rabitah ini, kamu catat dia ada beberapa nama untuk dia. Pertama, nama dia adalah nisbah pertama. Nisbah saja. Rabitah itu dia ada nama lain. Pertama nisbah. Lepas tu nama dia nisbah hukumiyah. Nisbah satu, nisbah hukumiyah dua. Yang satu lagi nama dia nisbah kalamiyah. Sebab tu Nama dia Ustaz nisbah. pertama sekali Rabitah dia ada 3 nama. Nama pertama adalah nisbah. Nisbah saja. Kalau disebut nisbah itu adalah Rabitah. Satu. Lepas tu yang kedua nisbah hukumiyah. Yang ketiga nisbah kalamiyah. Dapat. Okey. Mandiri. Okey, baik. Manakala muqaddam tali tak ada kaitan pun situ. Ingat kalau muqaddam tali takrif dia adalah sama dengan maudhu' dan juga mahmul Betul tak? Betul. Ya, baik. Muqaddam takrif dia sama dengan Maudhu'. ya. Maudhu'. Maudhu' takrif sama dengan takrif muqaddam, manakala takrif mahmul sama dengan takrif tali. Itu tolong ingat, mudah je tu. Soalan yang ketiga, kita dengar suara. Yang lelaki dah tinggal 2 ketua dah. Ada masalah ke Ustaz? Tadi ramai lelaki. Ustaz lain. Okey, tu dah bunyi tu, kita dengarlah suara dia. Hakiman, baca soalan 3. Kamu dapat lagi modul? Modul, dapat. Oh, mantap. Okey, baca soalan 3. Masa ya ilmu mantik and izah fi tertib Atau ifi tertib maklumati. Okey, jawapan dia?
Jawapan dia, oh saya tak buat lagi Ustaz. Kamu nak kena. Kamu tahu kamu dekat je Ustaz sekarang ni. Kamu nak kena. Nak kena. Hafizudin jawab lagi Hafizudin. Ihsan kot. Tiba. Alisan. Ke aku? Alif. Alif. Azihan. Azhanu. Angin. Azin. Tak baca saya itu. Azinu. Azihnu tu. Baik. Tu Hakimah tu nak selesaikan dia. Selesaikan modul tu. Ingat kalau kamu tak tahu masuk ataupun tak faham soalan, boleh tanya Baik. Maza ya'simu ilmu mantiq anil khata'i fi tartib ma'lumatihi. Ini benda sebenarnya ni. Tarif, ada kat tarif tu. Tarif. Ilmu mantiq. Cuma buat ayat terabur. Ini adalah tarif ilmu mantiq Ya'simu ilmu mantiq anil khata'i fi tartib ma'lumat az-zihni. Az-zihni macam ni. Az-zihni ni otak lah, pemikiran. Sebab apa? Sebabnya kita boleh ingat, kita belajar ilmu mantiq adalah untuk ismah. Ismah ni menjaga. Ismah ni maza ya'sim ni. Asimu tu maksudnya menjaga. Mengawal lah. Mengawal otak kita daripada salah fikir. Ya, ilmu mantiq kita belajar kerana kita tak nak bagi salah fikir je. Kita hanya tak beritahu sebenarnya. Maksudnya, bila orang kata kepada kita, tolong panggil cikgu sejarah, sepatutnya kamu kena panggil semua cikgu sejarah yang ada dalam sekolah tu. Melainkan dia ada mengatakan cikgu sejarah tingkatan 5. Barulah kamu panggil tingkatan 5 saja, cikgu sejarah tingkatan 5. Cikgu Anissa. Tapi kalau dia kata cikgu sejarah, maka semua. Begitu juga, bila orang beritahu kepada kita, orang beritahu kamu, kata Atikah panggil semua pelajar tingkatan 5. Ataupun dia kata panggil pelajar tingkatan 5. Beza kalau ada perkataan semua, maka dia adalah kuliah. Maksudnya memang kamu tak boleh nafi langsung lah. Kamu tak boleh nafikan salah. So apa sebabnya? Bila kata panggil semua pelajar tingkatan 5, maksudnya memang wajib panggil semua. Tapi kalau kamu dengar saja, dia kata panggil pelajar tingkatan 5. Okey, bila kamu dengar perkataan tingkatan 5, maka sebenarnya dia suruh panggil semua. Nampak? Sebab dia adalah lafaz kulli. Ya. Melainkan dia kata, kamu pergi ke kelas tingkatan 5, panggil Adam. Adam adalah juz'i. Nampak? Maksudnya, dalam kepala kamu kena buat, oh Adam, seorang je. Melainkan Adam tu ada 2 ketua dalam kelas kamu. Ada 2 orang, nama Adam. Itu lain cerita dah pula. Tapi biasanya dalam mantik kita taklah sampai fikir mendalam macam tu lah. Biasanya kita akan nampak, oh seorang je lah. Gitu. Baik, jelas itu? Sebab itu yang 2 jawapan lagi adalah salah. Kita bukan menjaga lisan dan juga perbuatan. Yang ba itu adalah lisan itu mulut lah, cakapan. Manakala fa'il itu adalah perbuatan. Kedua-dua tu kita tak jaga. Yang kita jaga adalah dalam mantik, apa yang kita jaga adalah zihni saja. Zihin, iaitu otak. Baik. Kita tengok siapa lagi tak bunyi lagi. Hafizudin. Hafizudin ada tak? Ya tak? Hafizudin. Rakamur rabi'. Yang nombor 5 tak? Nombor 4. Nombor 4. Rabi'. Nombor 4. Nafdu Asur Lisabab Al-Juzni Qadiyah Hamliyah. Juz'i. Juz'i. Jawapan dia. Jazak. Juz'i. Ma lafzu sur salin juz'i al-qadiyah hamliyah. Jawapannya? Laisa ba'da kan? Laisa ba'da. Betul. Sahih. Betul ke? Sahih apa tak? Sahih. Baik. Betul. Kamu siap? Kamu siap lagi ni?
Abang Zudin buat sampai mana dah tu? Saya buat tak tahu Ustaz. Saya baru dia satu je. Ustaz bagi 3 kan? Ustaz. Dengar ni. Kejap, siapa panggil tu? Saya. Ha. Nak tanya, Laisa Kulama dengan Laisa Bab bukan dalam satu juz'iyah salibah? Laisa Kulama sama ke? Laisa Kuli, Laisa Ba'da. Ulama tu. Ulama tu Ulama tak sama. Sorry lupa. Hamliah. Itulah. Berhati-hati Sorry. Lupa. Hamliah. Ya, berhati-hati. Laisa Kulama adalah syartiyah, betul tak? Betul. Laisa Ba'da syartiyah ke hamliah? Laisa Ba'da. Hamliah. Laisa Ba'da hamliah. Laisa Ba'da. Syartiyah ke hamliah? Kamu benar. Hamliah. Sudah. Apa dia Ustaz? Sudah. Tengok baik-baik suruh dia. Laisa Ba'da hamliah ke syartiyah? Oh, kuliah salibah untuk syartiyah. Ya, syartiyah. Kedua-dua jawapan adalah syartiyah tu yang bawah dia tu. Ya. Kedua-dua bawah dia ada syartiyah. Satu sahaja yang dipanggil hamliah. Baik, betul tu Abang Zudin. Baik, Ustaz dah beritahu sebelum ni, tolong jawab modul Ustaz tu secara serentak Kamu jangan kata kamu nak jawab bahagian A saja dulu. Sebabnya lepas ni Ustaz nak bincang dua-dua serentak. Cumanya Ustaz akan bincang dia dalam 10 ataupun 5 soalan macam tu je. 5 soalan gitu je lebih kurang. Akan bincang. Jadi kamu kena jawab serentak dua-dua. Modul. Siapa sampai modul dah? Oh ni yang Ustaz hantar ni Fakihah. Nombor 5. Kita baca. Cepat. Ustaz, nombor 5 tu macam Raqam khamis. soalan yang tak belajar. Sabar dulu, tak baca lagi. Baca dulu mana? Okey. Walada asghar min abihi. Misal litas. Lain macam soalan kamu baca? Kamu salah. Nombor 5 kan? Nombor 5 Betul lah Ustaz. Betul lah Ustaz. Betul lah. Betul lah baca. Walada asghar min abihi. Misal litasdik. Jawab. Adururi. Tasu. Adururi. Adururi. Kamu reka. Dalam buku kamu ada tak jawab soalan tu? Soalan ni tak ada. Tapi ada seorang ustaz kata adururi. Suka. Kamu suka hati kamu soalan nombor 5 tu tak ada untuk kamu sebenarnya. Ini pecahan kepada tasdik. Sebab kamu belajar tasdik tu hanya tasdik saja. Sebenarnya tasdik tu pecah lagi pada 2. Iaitu nazari dan nazari. Baik, untuk saya bagi dah jawapan dia, kamu bulat situ tidak ada dalam silibus. Tulis katalah kamu bulatkan nombor tidak ada dalam silibus. Itu soalan kita 5. Baik, jadi jawapan dia al-walad asrami misal tasbih apa dia? Dururi. Ya, ad-daruri. Ambil jelas jawapan tu, tak payah bincang lah. Nanti pening kamu. Cakap ya Ustaz, ad-daruri. Saya nak tahu. Apa dia? Atilah nak tahu apa. Jadi jawab persediaan. Rajin. Baik. Dah cerita dah sikit. Tasdik dia tasawur dan juga tasdik dia ada 2 anak. Dia pecah lagi 2. Iaitu nama dia tasawur nazari dan juga daruri. Nazari adalah benda yang kamu kena tilik, pandang dia panggil. Ataupun kajian, perlu kepada kajian. Nazar perlu kepada pemerhatian, melihat. Manakala daruri ini adalah benda yang kamu dapat, kamu tu tahu. Contohnya panas. Hararah, panas. Apa dia panas? Panas
Bila kena pada bila kita pegang benda panas, kita kena fikir tak? Tak. Kena fikir. Kalau kamu fikir, masalah refleks dipanggil. Kamu dah pegang gelas panas, kamu pun fikir. Panas ke sejuk, dah panas dah. Kita automatik tak lepas. Itu nama dia daruri. Nampak tak? Maksudnya automatik kita buat. Jadi macam juga anak lebih kecil daripada bapa itu adalah daruri. Memang anak lebih kecil daripada bapa. Maka kita tak payah bincang pun, tak payah fikir. Tak fikir banyak pun. Bila tengok je, oh tu anak dia, mesti anak dia lebih muda daripada bapa dia. Takkanlah Hafizuddin tu umur 40, bapa dia umur 20. Takkan berlaku. Maksudnya dalam sejarahnya itu dipanggil daruri. Itu contoh untuk pecahan daruri dan juga nazari. Nazari ni benda yang kamu tengok, kamu kena fikir. Contoh dia apa dia? Al-insan hayawanati. Al-insan hayawanati adalah tasdik daruri. Nazari. Tasdik nazari itu al-insan hayawanati. Bila kamu dengar al-insan hayawanati, kamu kena fikir, betul ke insan hayawanati? Dah fikir dah tu, kamu kena bincang pula, teliti pula. Itu dipanggil sebagai nazari. Nazar ini melihat. Nazar tengok. Tapi tak adalah soalan tu memang salah tu. Okey, tanda je dalam buku kertas kamu tu. Ini adalah soalan stam ni. Okey. Jadi usaha tu lah. Harapnya dia orang nilai lah kita. Usaha sama-sama kita buat. Sekadar tu saja. Dan saya minta dan berharap sangat supaya semua boleh berjaya. Dan jangan kamu bertanggung. Sekarang kita jauh dan Ustaz tak boleh jawab mana-mana cikgu pun tak boleh nak panggil kamu untuk sekarang. Jadi kamu buatlah masing-masing, duduk dan kamu bagilah masa dia elok. Untuk subjek-subjek yang belum ada kelas, kamu mesti juga study. Okey, tak ada soalan seharapnya. Jadi sekadar itu saja kelas kita pada malam ni. Terima kasih banyak-banyak yang mana daripada awal sampai habis lah. Baik, terima kasih. Terima kasih kami Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Samalah Ustaz. Ya, pergilah tidur.